Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbi Rabbi Yang berbahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, mengurusi masjid serta ahli jawatan kuasa. Muslimin dan muslimat, ibu-ibu dan ayah-ayah yang dikasihi, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya dan selamanya kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai kita kesempatan buat kali ini untuk sama-sama menunaikan salat maghrib secara berjemaah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi sudi mempunyai kita nikmat iman dan Islam, nikmat kehidupan dan berbagai nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sekiranya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, saja kita tidak akan dapat menghitung. Lagi lama kita hidup dalam bumi ini, lagi banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jadi kita kena banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak lupa juga untuk memanjatkan selawat dan salam kita kepada junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang masa kita memanjatkan selawat dan salam kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita ada dalam masjid. Siapa-siapa yang masih lagi belum niat iktikaf, itu dah kita niat iktikaf. Nama itu kita hadir dalam masjid ini lillahi ta'ala. Sahaja aku niat iktikaf agar baik kepada. Sahaja aku niat iktikaf dalam masjid ini kerana Allah. Dan setiap saat kita berada dalam masjid ini akan dihitungkan pahala. Kita buat apa saja dalam masjid, duduk saja-saja untuk berzikir, bersemayam, baca Quran, tak apa-apa, duduk saja dapat pahala. Kerana kita niat iktikaf berada dalam masjid. Muslimin dan muslimat yang dirahmati yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala.
Kita sambung lagi pembicaraan kita daripada kitab Fiqhul Harakah min Siratin Nabawiyah. Fiqhul Harakah dari Sirah Nabawiyah yang dikarang oleh Al-Fadhil Ustaz Haji Abdul Hadi Awam, yang memperlihatkan sirah Nabi SAW dan diulas dari perspektif perjuangan Nabi SAW, perjuangan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih lagi dalam muka surat yang ke-57. Dia ada kitab tentang perkahwinan dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Segala perkara yang berlaku pada Nabi dilaporkan kepada Khadijah radhiyallahu, dan perkara itu tidak tinggal begitu sahaja. Segala sifat yang mulia dan kebaikan yang nyata pada diri Nabi SAW membawa keinginan kepada Khadijah untuk mempersuamikannya. Meskipun usia Khadijah ketika itu sudah melewati 40 tahun dan seorang janda, tetapi kebangsawanan, kehartawanan dan sifatnya sebagai seorang yang salihah menjadi rebutan bangsawan-bangsawan Quraisy untuk meminangnya. Tetapi segala pinangan mereka ditolak. Dalam bulan lepas kita sebut bagaimana Nabi SAW seorang insan biasa ketika itu, yang diberi gelaran Al-Amin oleh kaumnya sendiri. Al-Amin maksudnya amanah, seorang yang menjaga amanah, yang tidak khianat. Apabila berjanji, dia tidak khianat. Apabila dia berikan amanah, dia memegang amanahnya dengan kuat. Apabila dia beri barang untuk ditinggalkan, ambil balik barang tersebut dalam keadaan yang elok, tanpa kurang sedikit pun. Kita sebut dalam bulan lepas bagaimana orang-orang yang nak pergi berniaga keluar, Nabi SAW menjadi bank, jadi tempat simpan barang. Orang percaya kepada Nabi SAW sampai dia berikan gelaran Al-Amin, orang yang sangat amanah, yang tidak khianat dengan apa sahaja janji yang diberikan kepada. Dia berikan barang-barang berharga untuk disimpan. Mereka pergi berniaga keluar, apabila pulang balik nak ambil balik barang tersebut masih lagi seperti mana yang ditinggalkan sebelum itu. Begitulah mereka sangat mempercayai seorang Islam bernama Muhammad SAW. Dan atas sifat amanah tersebut, seorang hartawan, seorang bangsawan wanita, bisnes woman masa itu, kalau zaman sekarang kita panggil iron lady, orang perempuan yang berniaga, yang terharapan dalam perniagaan, seorang yang hebat, telah nampak akan sifat-sifat mulia yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Insan yang bernama Muhammad ini telah dipilih untuk menjadi manager kepada perniagaannya, menjadi pengurus kepada perniagaannya, bawa perniagaan Khadijah radhiyallahu anha pergi ke luar negara, pergi ke Syam ketika itu, pergi ke Syam memperniagakan harta Sayyidatina Khadijah. Dan ialah kita, orang kerja orang kita kenal macam siapa-siapa sini yang sebagai orang bisnes ke, bos, ada anak buah, kita boleh mengenali anak-anak buah. Kalau siapa yang kerja tokek-tokek, ada kerja di bawahannya, sedikit sebanyak dia mengenali mana anak buahnya yang boleh dipercayai, mana anak-anak buah dia yang menipu, mana anak-anak buah dia yang kaki ponteng, mana anak-anak buah dia yang bagus, yang boleh bersifat amanah. Saya kira Khadijah pun begitu. Dia beri seorang pengurus bernama Muhammad untuk memperjalankan barang dagangannya, untuk memperniagakan barang dagangannya,
pergi ke Syam. Syam ni kira-kira kawasan Palestin, Syria, Lebanon. Sekarang kawasan tu lah. Dulu namanya Syam. Bawa barang dagangan daripada Mekah pergi ke Syam untuk berniaga. Nabi Muhammad SAW inilah yang dilantik oleh Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha ketika itu menjadi pengurus kepada perniagaan Madinah, perniagaan beliau. Dan Allah bawahan Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha namanya Maisarah. Maisarah bin Zainab memberi laporan kepada Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha tentang sifat beliau baginda Nabi, tentang kebaikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun usia Khadijah ketika itu seorang janda berumur 40 tahun, bukan janda biasa-biasa, seorang janda hartawan, banyak duit, seorang janda bangsawan yang sangat mempunyai keturunan yang mulia. Orang Quraisy tergila-gilakan Sayyidina Khadijah. Orang kaya, kahwin-kahwin jadi kaya. Kita orang miskin, kahwin-kahwin dengan perempuan kaya, perempuan jutawan, jadi jutawan. Apa tak apa. Seorang bangsawan, seorang keturunan yang tinggi. Jadi mereka berebut untuk meminang Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha. Namun Sayyidina Khadijah menolak segala lamaran tersebut. Kepada Nabi pula dia menawarkan dirinya untuk menjadi bakal isteri dengan memutuskan kawannya Nafisah binti Munabbah. Nabi menerima permintaan Khadijah dengan meminta bapa-bapa saudaranya supaya meminang Khadijah binti Khuwailid. Lalu Hamzah pun meminangnya dengan ditemani oleh Abu Talib dan bapa-bapa saudara baginda yang lain. Rombongan peminangan itu menemui bapa saudara Khadijah, Amr bin Sa'ad, kerana bapanya meninggal dalam peperangan Al-Fijar. Seterusnya dilangsungkan perkahwinan dan Abu Talib berkesempatan untuk berkhutbah. Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha apabila dia tertarik dengan cerita laporan daripada Maisarah, Maisarah selalu cerita tentang kebaikan Muhammad, tentang sifat Muhammad yang amanah, yang menjalankan tugas dengan baik, seorang yang tidak menipu, seorang yang sangat taat kepada kedua. Khadijah terpikat. Khadijah radhiyallahu anha ketika itu Nabi SAW berumur 25 tahun, beza umur 15 tahun. Perempuan berumur 40 tahun menyampaikan hasrat hatinya kerana terpikat dengan seorang insan yang mulia bernama Muhammad. Dia hantar utusan kepada Muhammad, lalu Nabi Muhammad SAW ketika itu yang masih lagi belum dilantik menjadi Nabi. Nabi SAW bersetuju. Dan Nabi SAW apa adakah hak nakal dia? Jadi Hamzah radhiyallahu anhu, Abu Talib ketika itu menghantar rombongan untuk meminang Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha. Dan rombongan peminangan itu menemui bapa saudara Khadijah, iaitu Amr bin Sa'ad. Lalu berkhutbahlah Abu Talib. Dia kata, anna Muhammadan la yuzanu bihi fata min Quraisyin illa raja'a bihi syarafan wa nublan wa fadlan wa aqlan wa in kana fil mali kullan fa innaman al-malu zindun za'ilun wa 'aliyatun mustarja'atun wa lahu fi Khadijah binti Khuwailid rafatun wa laha fihi mithlu dzalika. Sesungguhnya Muhammad tiada tandingan di kalangan penduduk Quraisy, melainkan dialah yang paling benar dari segi keistimewaan dan kelebihan keturunan, kelebihan akhlak dan akalnya,
Sekalipun dari segi harta ia mempunyai sedikit sahaja, tetapi harta itu ibarat bayangan yang hilang dan pinjamannya dipulangkan. Ia mahu memperistrikan Khadijah dan Khadijah pula mahu kepadanya. Huwal fahlu alladhi la yaqda'u anfuhu wa ankahaha minhu. Lalu Khadijah, wanita yang menyahut, dialah anak lelaki yang tidak disorong-sorongkan hidungnya, atau dan aku kahwinkan dia dengannya. Ini kira macam pantun kan? Kalau orang Melaka nak pergi meminang, dia pantun 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang kan? Oh, Arab ini terkenal dengan syair, terkenal dengan sajak, gurita. Dia nak pergi meminang, dia bersyair. Kalau kita orang Melaka, tahu dah sini kan, Gagah Melaka, Johor, dia pun berpantun. Tak pantun tak boleh masuk. Pantun kena balak tak pantun. Jadi mereka memuji Nabi Muhammad SAW. Itulah pujian yang diberikan kepada Nabi SAW. Kita melihat, mengambil iktibar daripada ini bahawa Nabi SAW ini seorang orang yang baik. Sebelum jadi Nabi pun diiktiraf kebaikannya oleh orang yang kemudian akan memusuhinya. Kita semua tahu apabila Nabi SAW dilantik menjadi Rasul, Nabi SAW sentiasa dimusuhi. Hatta apabila selepas berlaku peristiwa hijrah, Nabi SAW diperangi oleh kaum muslim. Kerana apa? Kerana kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia orang yang baik, yang diakui sebelum Islam, sebelum wahyu turun lagi pun orang-orang dah mengakui akan kebaikan Nabi Muhammad SAW. Ini antara cerita-cerita yang mana sirah yang menyebutkan bahawa orang-orang Quraisy ini pada mulanya memang mengakui kebaikan, kemuliaan baginda Nabi SAW, walaupun baginda masih lagi belum dilantik menjadi Rasul. Inilah perkahwinan yang pertama kepada Nabi yang penuh dengan keberkatan, dan rumah tangga keduanya berpanjangan sehingga wafatnya Khadijah radhiyallahu anha. Nabi SAW telah bernikah kahwin dengan Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha ketika umur 25 tahun. Kemudian lebih kurang umur Nabi SAW 50 tahun, Khadijah wafat. Sebelum berlaku peristiwa Isra wal Mi'raj. Ada beberapa tahun perkongsian hidup Nabi SAW bersama-sama dengan Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha. Hasil dari perkongsian hidup itu lahirlah semua putera dan puteri Nabi SAW kecuali Ibrahim. Anak Nabi Muhammad ada berapa orang? Adik? Tahu anak Nabi Muhammad ada berapa orang? Anak Nabi kita ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Adik-adik kita dekat pasti tahu. Boleh sebut nama-nama orang-orang. Ngaji pasti umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun pun dia pernah tahu dah. Diperkenalkan tentang siapa anak Nabi kita. Ada 7 orang. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah, Zainab, Umi Kalsum, Siti, Arafiyah. Ada 7 orang. Dan 6 orang daripadanya adalah daripada Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha. Bagaimana Nabi SAW menyintai, sangat menyayangi Khadijah yang melahirkan anak-anak baginda Nabi SAW. Anak-anak Nabi yang lelaki semuanya diambil oleh Allah SWT ketika masih kecil. Hingga yang besar, yang perempuan, yang besar membantu perjuangan Nabi SAW ketika Nabi SAW berdakwah menyampaikan risalah Islam kepada kaumnya ketika itu. Sungguhnya Khadijah radhiyallahu anha mempunyai kelebihan dan ketinggian peribadi yang tinggi yang
menjadi ingatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga wafat. Sayyidina Abu Talib, Ali bin Abi Thalib pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu nisaiha Maryam bintu Imran wa khairu nisaiha Khadijah bintu Khuwailid, rawahu Bukhari wa Muslim. Sebaik-baik perempuan ialah Maryam bin Imran dan sebaik-baik perempuannya adalah Khadijah binti Khuwailid. Nabi SAW ketika diwahyukan surah Maryam menceritakan perjuangan, bagaimana perjuangan seorang wanita mempertahankan iman apabila diuji dengan pelbagai ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam surah Maryam bagaimana seorang wanita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala yang dikurniakan anak tetapi tidak bersuami. Beliau orang yang soleh, duduk kat masjid sentiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bertemu lelaki melainkan Nabi Zakaria yang sentiasa memberikan makanan kepadanya. Jadi menjaga masjid, menjaga tempat ibadahnya. Apabila diturunkan berita kepadanya bahawa dia akan melahirkan anak, dia kata, bagaimana aku akan melahirkan anak sedangkan aku tidak bersuami? Itulah ujian kepadanya. Apabila berita-berita buruk tentangnya tersebar, berita buruk tentangnya bahawa dia wanita yang jahat, dia wanita yang melakukan pekerjaan yang keji, dan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan dia seorang anak bernama Isa bin Maryam, seorang nabi lahir di antara bayi yang boleh bercakap. Ketika dia lahir, dia mempertahankan ibunya bahawa ibunya adalah orang yang baik, orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini bahawa sebaik-baik wanita adalah Maryam binti Imran dan seorang lagi adalah Khadijah binti Khuwailid, iaitu isteri baginda Nabi SAW. Bagaimana seorang isteri yang sentiasa membantu perjuangan Nabi SAW, isteri yang sentiasa memberi dorongan kepada suaminya untuk beramal. Jadi kalau ibu-ibu yang ada di belakang tabir sana, beliklah cerita tentang Khadijah. Bagaimana seorang wanita bernama Khadijah radhiyallahu anha yang sentiasa membantu suami dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu memberi dorongan kepada suaminya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa memberi nasihat, kekuatan kepada suaminya. Bagaimana di antara kisahnya ketika Nabi SAW dikurniakan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia bertemu dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril alaihissalam datang ke Gua Hira dalam keadaan yang sangat menggurunkan Nabi SAW. Nabi SAW tidak pernah bertemu makhluk ini sebelum ini. Nabi SAW balik lagi bertemu dengan isterinya sambil menuturkan, Zammiluni, selimutkan aku, selimutkan aku. Aku didatangi dengan satu makhluk yang sangat hebat, sangat menggurunkan aku, menakutkan aku, selimutkan aku. Dan Khadijah inilah yang membantu memberikan semangat kepada Nabi SAW, yang menenteramkan Nabi SAW yang ketakutan ketika itu. Di bawahnya Nabi Muhammad SAW bertemu dengan ponakannya, seorang pendeta yang berilmu, mempunyai ilmu tentang Alkitab. Dia kata, inilah malaikat yang pernah diturunkan kepada Nabi Musa. Inilah malaikat yang pernah bertemu dengan Nabi Musa untuk menyampaikan wahyu. Dia datang kepada suami kamu untuk menyampaikan Al-Quran sebagai Nabi akhir zaman.
itulah seorang isteri yang membantu suaminya. Dan Nabi SAW sangat menghargai istrinya Khadijah binti Khuwailid. Kita cerita balik ni, suami-suami ceritalah kepada isteri-isteri kita tentang seorang insan bernama Khadijah yang membantu perjuangan Nabi SAW. Para isteri yang ada di belakang tabir sana, kita ambillah peristiwa tentang sifat-sifat yang ada pada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Seorang isteri yang soleh, isteri yang solehah, seorang isteri yang taat kepada perintah suaminya, seorang isteri yang sentiasa membantu suaminya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sentiasa membantu suaminya untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu suaminya untuk memperjuangkan Islam. Kita dengar cerita-cerita sebelum ini, lepas-lepas pada ini akan kita cerita bagaimana perjuangan Nabi SAW ditemani dengan isterinya selama beberapa tahun sebelumlah Allah SWT mengangkat, mengambil nyawa Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha ketika Nabi SAW berumur 50 tahun. Dari Aisyah radhiyallahu anha ada satu hadis Nabi SAW, Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, ma ghirtu ala nisa'in nabi, ma ghirtu ala nisa'in nabi illa ala Khadijah wa inni lam udrikha. Qalat wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhabaha asy'ata fayaqulu arsalu biha ila asbiqai Khadijah. Qalat fa'adaytuhu yawman faqultu Khadijata faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni qad ruziqtu hubbaha. Aku tidak pernah cemburu kepada isteri-isteri Nabi. Ini Khadijah, Aisyah kata. Aisyah ni isteri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling muda. Aku tidak pernah cemburu kepada isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali kepada Khadijah. Sekalipun aku tidak pernah bertemu dengannya. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menyembelih kambing, ia berpesan, kirimkan daging kepada teman-teman, kawan-kawan Khadijah. Pada suatu hari aku marah kepadanya. Aisyah kata dia marah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku katakan, Khadijah. Kemudian Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku telah dikaruniakan cintanya. Ini antara sifat cemburu. Perempuan yang dia ada keistimewaannya. Walaupun isteri Nabi SAW, dia tetap mempunyai satu sifat yang istimewa kepada seorang wanita, iaitu sifat cemburu. Aisyah radhiyallahu anha, ada satu kisah di mana Nabi SAW lepas menyembelih kambing, dibagi-bagikan kambing-kambing, daging-daging kambing tersebut. Dia kata kat Aisyah, ni ada daging-daging ni, bagilah dekat kawan-kawan Khadijah. Aisyah kata, Khadijah dalam keadaan cemburu